Selamat sejahtera murid-murid. Hari ini diteruskan pembelajaran kita bab 3 sejarah tingkatan 4 konflik dunia dan pendudukan Jepun di negara kita. Subtopiknya ialah dasar pendudukan Jepun di negara kita. Pelajar sila rujuk muka surat 70, 71, 72 dan 73 buku teks sejarah. Baiklah, pendudukan Jepun di negara kita amat berkait rapat dengan peristiwa Perang Dunia Kedua. Pendudukan Jepun di negara kita telah menggugat pentadbiran British di Tanah Melayu dan termasuklah Sabah dan Sarawak. Baiklah, pelbagai dasar diperkenalkan oleh Jepun apabila mereka berjaya menduduki negara kita. Tidak kira sama ada aspek politik, ekonomi ataupun sosial. Dari aspek politik atau dasar pentadbiran, terdapat 3 isi utama: pentadbiran tentera, dasar terhadap Raja-Raja Melayu dan juga dasar terhadap kepimpinan tempatan. Mari kita lihat satu persatu. Dari aspek pentadbiran tentera Jepun, Jepun telah memperkenalkan pemerintahan tentera Tanah Melayu. Pada peringkat awal, sebelum April 1944, Tanah Melayu dan Sumatera telah digabungkan membentuk kawasan pertahanan khas di bawah pentadbiran pasukan tentera Jepun ke-25. Namun, selepas April 1944, Sumatera dan Tanah Melayu dipisahkan. Sumatera ditempatkan di bawah pentadbiran pasukan tentera Jepun ke-25. Tanah Melayu pula berpusat di Taiping Perak di bawah pentadbiran Jepun ke-29. Kemudian, Singapura juga diasingkan daripada Tanah Melayu. Tanah Melayu dikenali sebagai Malai Baru, Singapura dikenali sebagai Shonanto. Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu dipindahkan di bawah pentadbiran Thailand. Manakala Sabah, Sarawak dan Brunei digabungkan menjadi Kita Borneo, yang mana diketuai oleh Gubernur Jeneral di bawah pentadbiran tentera Jepun ke-37. Pentadbiran ini berpusat di Kuching. Itu dari aspek pemerintahan tentera Tanah Melayu. Seterusnya kita lihat dasar terhadap Raja-Raja Melayu. Pihak Jepun mengiktiraf kedudukan Raja-Raja Melayu sebagai ketua hal agama Islam dan juga adat istiadat Melayu. Mereka diberikan pencen sama sebelum perang. Raja-Raja Melayu tetap di bawah pengawasan Gubernur Jepun walaupun diberi pengiktirafan sebagai ketua agama dan adat istiadat. Seterusnya ialah dasar terhadap kepimpinan tempatan. Pemimpin tempatan mempunyai peluang untuk dinaikkan pangkat jika mempunyai kelayakan dalam aspek pendidikan dan juga pengalaman. Hal ini kerana pihak Jepun masih kurang pegawai tempatan dan memerlukan mereka sebagai satu sokongan dan juga semangat masyarakat tempatan. Selain itu, mereka menubuhkan Kwa Kunrenjo, iaitu institusi latihan pemimpin-pemimpin muda untuk menanam semangat memperjuangkan cita-cita politik Jepun dalam kalangan penduduk tempatan. Itu antara dasar terhadap kepimpinan tempatan. Seterusnya beralih kepada ekonomi. Pihak Jepun telah mewujudkan satu sistem yang diberi nama Sistem Ekonomi Kawalan. Hal ini kerana pada ketika itu ekonomi dunia mengalami kemelesetan. Selain itu, Jepun memperkenalkan rancangan pengeluaran 5 tahun untuk membangunkan industri tempatan, memastikan penggunaan optimum daripada peralatan dan kemudahan yang sedia ada. Maksudnya di sini mereka fokus kepada maksimumkan penggunaan yang ada, tidak mahu membazir kerana ekonomi pada waktu itu tidak baik. Kemudian mata wang British tidak lagi digunakan, digantikan dengan mata wang Jepun.
Itu sedikit sebanyak tentang dasar ekonomi yang diperkenalkan oleh pihak Jepun. Sekarang kita beralih kepada aspek sosial. Dalam aspek sosial, terdapat beberapa isu yang diketengahkan termasuklah pendidikan, sikap Jepun terhadap agama, syatuan dan penghasilan makanan dan juga layanan terhadap penduduk. Dari aspek pendidikan, pihak Jepun menutup semua sekolah Cina dan Inggeris ataupun bangunan tersebut digunakan untuk pentadbiran tentera Jepun. Jepun memperkenalkan satu sistem persekolahan baru iaitu sistem persekolahan Jepun. Sistem tersebut ingin membentuk semangat Hakko Ichigo iaitu persaudaraan sejagat dengan tujuan untuk mencapai teknologi industri, untuk meningkatkan disiplin dan untuk menerapkan nilai Jepun. Sistem pendidikan ini amat penting untuk Jepun gunakan bagi menanam semangat dan setia rakyat biasa, rakyat tempatan kepada Maharaja ataupun Jepun. Itu dalam aspek pendidikan. Sekarang pergi kepada sikap mereka terhadap agama. Mereka masih menghormati agama Islam dan adat istiadat, adat resam tempatan. Kelas pengajian Al-Quran masih boleh diteruskan seperti biasa. Sekolah agama juga berlangsung seperti biasa. Majlis agama negeri dibentuk dan juga mereka memberi keizinan untuk mewujudkan persidangan agama. Buktinya, persidangan agama telah diadakan di Singapura dan juga Kuala Kangsar. Itu dari aspek sikap Jepun terhadap agama. Yang ketiga ialah catuan dan penghasilan makanan. Akta seperti Ordinan Kawalan Barangan dan Bahan Penting merupakan salah satu langkah pihak Jepun untuk mengatasi masalah kekurangan makanan pada ketika itu. Kad catuan diperkenalkan. Ini bertujuan untuk mengawal kewujudan penjualan barangan, mengawal penjualan barangan keperluan asas seperti beras, garam dan juga gula. Misalnya satu keluarga dilimitkan ataupun hanya boleh membeli beberapa bilangan sahaja. Dihadkan. Okey, baiklah. Kemudian rakyat tempatan digalakkan untuk menanam makanan sendiri berdasarkan kempen bertambah lebih banyak makanan. Hal ini penting untuk meningkatkan bekalan makanan dalam negeri. Selain itu, akhir sekali ialah layanan terhadap penduduk. Jepun melayan penduduk mengikut kaum, berbeza mengikut kaum. Kaum Melayu atau peribumi yang menyokong pihak Jepun akan dilayan dengan baik sekali. Hal ini penting untuk mereka dapatkan sokongan dan melicinkan pentadbiran mereka. Manakala orang India pula dibantu dengan penubuhan tentera kebangsaan India. Penubuhan ini adalah bertujuan mendapatkan kemerdekaan India. Hal ini sebenarnya memudahkan pihak Jepun menguasai India daripada pihak British. Seterusnya, orang Cina pula dilayan dengan kejam sekali. Hal ini kerana mereka berdendam akibat perang Cina dan Jepun. Orang Cina dipaksa membayar sejumlah wang sebagai hukuman kerana menentang Jepun semasa perang Cina-Jepun. Kesengsaraan menjadi bukti kepada dasar Jepun pada ketika itu. Kehidupan masyarakat amat susah dan juga sangat sengsara. Buktinya ialah rakyat dipaksa untuk menjadi buruh bagi menyiapkan landasan kereta api maut. Ramai yang terkorban. Mengapa? Kerana mereka kekurangan bekalan makanan, ubat-ubatan dan mendapat pelbagai jenis penyakit. Itu antara yang berlaku apabila Jepun menduduki negara kita. Sekian, terima kasih.